Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan AS11631 akan membentangkan tajuk kami iaitu elemen saintifik dalam ibadah solat. Sebelum itu, biar saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Fatihah, Nabilah, Ain, Kristina dan saya Wafi. Baiklah, apa itu solat? Solat dari segi bahasa bermaksud doa, manakala dari segi istilah ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam berserta syarat-syarat yang ditetapkan. Solat ialah rukun Islam yang kedua dan diwahyukan kepada Rasulullah SAW terus daripada Allah SWT tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ini menunjukkan betapa pentingnya solat dalam Islam. Ibadah solat yang sempurna mestilah diiringi dengan wuduk dan niat yang tepat dan sah mematuhi rukun-rukun solat yang telah disyariatkan. Solat terbagi kepada dua iaitu solat fardu dan solat sunat. Terdapat 5 solat waktu solat fardu sehari semalam yang wajib dilaksanakan bagi setiap umat Islam. Solat sunat pula ialah solat yang tidak diwajibkan tetapi banyak faedahnya. Seterusnya, terdapat banyak kelebihan solat. Dengan bersolat, seseorang itu akan diberikan ketenangan hati dan jiwa kerana solat akan menghapuskan dosa yang menjadi beban dalam hati seseorang. Orang yang lengkap solatnya akan dipermudahkan jalan ke syurga di akhirat nanti dan doanya mudah dimakbulkan oleh Allah SWT. Ibadah solat akan mendidik manusia agar bijak menguruskan masa untuk kepentingan dunia dan akhirat yang stabil, sekaligus menjadikan dia terhindar daripada perbuatan keji, mungkar dan gejala sosial. Bukti kelebihan solat banyak disebut dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, dan dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Kami akan membincangkan tentang kebaikan pergerakan dalam solat dari sudut saintifik. Yang pertama, jika dilihat di dalam gambar adalah mengenai posisi berdiri tegak semasa solat. Hal ini dapat membantu untuk mengawal keseimbangan badan, menguatkan tulang pada kaki, membuatkan belakang badan tidak bengkok dan juga melancarkan pengaliran darah. Yang kedua adalah takbiratul ihram atau qiyam merupakan salah satu rukun solat yang perlu dilakukan dalam keadaan berdiri tegak di mana tapak tangan perlu menghadap kiblat dan sejajar dengan telinga. Kemudian ianya akan dilipatkan di bawah bahagian dada. Hal ini bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, limfa dan kekuatan otot lengan. Posisi dan kedudukan ini juga sendi siku dan sendi pergelangan tangan serta otot dari kedua-dua tangan ini berada dalam keadaan santai dan rehat yang paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Mengikut teori ahli fisiologi, perbuatan ini dapat melancarkan pergerakan sendi dan menghindarkan diri daripada pelbagai penyakit. Pada masa yang sama, ketika mengangkat kedua tangan, otot bahu menjadi regang sehingga aliran darah yang kaya dengan oksigen menjadi lancar. Manakala kedudukan tangan kanan di atas tangan kiri dapat membuka abdomen badan untuk kemudahan sistem pernafasan. Yang ketiga adalah rukuk. Nabi SAW pernah bersabda, jika engkau hendak solat, bertakbirlah dan bacalah apa yang engkau mampu dari Al-Quran, lalu rukuk dengan tumakninah. Hadis ini menunjukkan bahawa rukuk adalah salah satu rukun solat dan ianya wajib dilakukan. Sekiranya kita meninggalkannya, maka solat kita adalah tidak sah dan tidak sempurna. Untuk posisi rukuk yang ideal, berdasarkan gambar, posisi kepala lurus seiring dengan tulang belakang seperti kedudukan 90 darjah, seolah-olah dapat meletakkan segelas air di atas tulang belakang dan air tersebut tidak akan tumpah. Posisi jantung selari dengan otak menyebabkan aliran darah maksimal pada bahagian tengah badan. Selain itu, dengan memegang lutut dengan kedua tapak tangan menyebabkan ia tertumpu di lutut, berfungsi untuk meregangkan otot-otot bahu sehingga ke bahagian bawah. Tempurung lutut akan terbuka dan oksigen dapat dialirkan dengan baik. Kedudukan rukuk yang diajar oleh Nabi ini dapat menghindarkan dan menyembuhkan penyakit yang menyerang ruas tulang belakang dengan melegakan ligamen dan otot, di mana ruas belakang terdiri daripada tulang pinggul, tulang leher dan tulang pinggang. Penyakit yang biasa menyerang ruas belakang adalah sengat pinggang yang mendadak, sakit pinggang, radang tulang bahu, kekejangan otot, tulang tengkuk dan sengat otot. Antara kebaikan dari sudut saintifik yang lain adalah otot betis dan peha dapat diregangkan, melancarkan fungsi buah pinggang, terapi menguatkan lutut dan menjadikan otot-otot besar dan kuat serta dapat menghindarkan pengecilan dinding-dinding pembuluh darah. Seterusnya ialah i'tidal. Apakah itu i'tidal? I'tidal adalah kembali kepada keadaan seperti sebelum rukuk, iaitu berdiri bagi individu yang solat berdiri dan duduk bagi individu yang solat secara duduk.
I'tidal adalah mengangkat kedua-dua belah tangan sehingga ke telinga ataupun bahu seperti takbiratul ihram. Kemudian, apakah kebaikan ataupun elemen saintifik apabila kita melakukan i'tidal ini? Yang pertama adalah ianya mengurangkan risiko sakit belakang. Yang kedua, ianya merupakan terapi untuk merawat dan mengurangkan risiko sakit pinggang. Dan yang ketiga adalah ianya meningkatkan kewaspadaan dan memberi ketenangan kepada individu yang melakukan solat. Yang seterusnya, sujud. Sabda Nabi Muhammad SAW, aku diperintahkan sujud dengan 7 tulang anggota dengan dahi sambil baginda menunjukkan tangannya ke bahagian atas hidung dengan 2 tangan, 2 lutut dan kedua-dua belah kaki. Seterusnya, apakah kelebihan elemen saintifik yang kita dapat apabila kita melakukan sujud ini? Yang pertama, sujud dapat melegakan sistem pernafasan. Dan yang kedua, sujud juga dapat mengembalikan kedudukan asal organ dalam badan. Okey, ketika kita bernafas sambil kita sujud, apakah kebaikan elemen saintifik yang kita dapat? Yang pertama, otak adalah bahagian organ terpenting dalam badan manusia. Jadi, otak akan menerima banyak darah dan juga oksigen. Maka, pendarahan otak dapat dielakkan. Yang seterusnya adalah dapat mengurangkan kesakitan senggugut ketika haid. Sujud juga dapat mengurangkan penyakit ataupun dapat mengurangkan kesakitan penyakit appendix. Sujud juga dapat membetulkan kedudukan buah pinggang. Dan yang terakhir adalah apabila kita bernafas ketika kita sujud, ianya akan menggerakkan otot-otot badan kita, iaitu otot leher, otot perut, otot dada dan sebagainya. Maka perkara ini akan menyebabkan otot kita menjadi kuat dan juga menjadi elastik. Jadi, peredaran darah di dalam badan kita akan menjadi sangat lancar ataupun ianya dikenali sebagai smooth blood circulation. Duduk antara dua sujud. Apakah duduk antara dua sujud? Duduk antara dua sujud adalah duduk selepas melakukan sujud, di mana kepala diangkat sambil mengucapkan takbir intikal Allahu Akbar, kemudian terus duduk. Apakah kelebihan duduk antara dua sujud dari segi saintifiknya? Yang pertama, ianya dapat mengurangkan risiko penyakit jantung. Yang kedua, melancarkan peredaran darah ke jantung. Dan yang ketiga, ianya dapat meningkatkan kadar pembakaran lemak di dalam tubuh badan. Duduk antara dua sujud ini dipanggil sebagai duduk iftiraj. Okey, sekarang saya akan menerangkan tentang tahiyat. Tahiyat terbagi kepada dua, iaitu tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Perbezaan jelas boleh kita lihat di antara dua tahiyat ini adalah dari segi kedudukan kakinya. Okey, bagi tahiyat awal, kedudukannya adalah dengan meletakkan bahagian punggung di atas kaki kiri, manakala tapak kaki kanan itu ditegakkan jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Kedudukan ini dipanggil sebagai duduk iftirash. Manakala kedudukan kaki di dalam tahiyat akhir pula dipanggil duduk tawarruk, di mana tapak kaki kanan berdiri tegak dan jari jemari kaki kanan akan menghadap ke arah kiblat. Manakala kaki kiri pula dilipat ke arah kaki kanan dan bahagian punggung diletakkan di atas lantai atau tanah. Okay, jika kita lihat dari segi saintifik, kedudukan tahiyat ini dapat membantu dalam pahadaman dengan menekankan kandungan perut ke bawah. Kemudian, tumit menekan otot-otot paha menyebabkan pelancaran pengaliran darah kembali ke jantung. Seterusnya, tahiyat juga boleh mengeluarkan toksik, di mana perlu mengeluarkan mineral dan juga garam-garam berlebihan yang tersimpan dalam lipatan paha. Dan terakhir sekali, jari kaki yang dibengkokkan meningkatkan kadar pembakaran lemak dalam badan serta merendahkan risiko serangan jantung. Kemudian, rukun solat yang ke-12 iaitu memberi salam. Ia dilakukan dengan melafazkan Assalamualaikum dengan muka masih menghadap ke kiblat. Kemudian, bila menyebut warahmatullah, barulah kita memalingkan muka ke kanan atau ke kiri. Memberi salam ini merupakan salah satu senaman ringan kerana ia dapat merenggangkan otot, sendi kepala dan juga leher. Ia juga dapat mengurangkan masalah pening kepala dan migrain. Tambahan itu, ia juga dapat memelihara
keanjaran kulit wajah kita. Sebagai kesimpulannya, ketahuilah bahawa solat adalah satu amalan keagamaan yang penting dalam Islam selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah Al-A'la ayat 14 hingga 15 yang bermaksud, benar-benar sangat beruntung orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan sentiasa berzikir menyebut nama Tuhannya serta mengerjakan solat. Jadi, solat juga merupakan suatu bentuk senaman buat tubuh manusia dalam kehidupan seharian.